Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dalam video sebelum ni saya cerita saya beri penerangan tentang objektif yang ada dekat Facebook Ads. Objektif trafik, message, engagement, reach, macam-macam objektif. Sekarang ni kita nak masuk pada bahagian yang dalam Facebook Ads. Pada bahagian dalam Facebook Ads, contohnya pada bahagian dalam Facebook Ads. Sekejap. Yang ni kita padam dulu. Ni kita padam dulu. Kita pergi dekat Ads Manager. Dekat Ads Manager. Go to Ads Manager. Ads Manager. Okey. Pada bahagian dalam Facebook Ads, dia ada account. Nampak ni pada bahagian kiri sekali, dia ada account overview, dia ada COVID-19 resources, dia ada campaign, ad set dan ads. Cuma kita abaikan dua. Account overview dengan COVID-19 resources, kita abaikan dulu. Saya nak beri penerangan tentang campaign, ad sets dan ads. Macam mana dia bekerja untuk kita? Campaign, ad set dan ads ni macam mana dia bekerja untuk kita? Ingat dia ada tiga: campaign, ad sets dan ads. Cuma saya nak bagi penerangan ni pada whiteboard. Saya akan buka whiteboard. Saya akan berikan penerangan campaign, ad set dan ads. Sini campaign. Saya tulis ringkas je. Campaign, ad set dan ads. Simple je. Campaign ni diibaratkan seperti orang marketer selalu bagi analogi. Analogi ni bukan saya reka, saya buat, tapi saya pun tak tahu siapa, tapi saya rasa ni satu contoh yang bagus. Campaign ni seperti sebuah rumah, ad set ni seperti sebuah bilik, ads ni seperti sebuah katil. Rumah, bilik, katil. Dia ada rumah, bilik dan katil. Campaign terpulang kepada kita nak buat campaign berapa. Seperti terpulangnya pada kita nak buat rumah berapa mengikut kemampuan kita. Ad set, bila kita dah buat sebuah rumah, kita yang decide dalam rumah kita tu nak ada berapa bilik. Bukan orang lain yang decide. Faham? Bila kita buat rumah, kita yang decide rumah kita tu berapa bilik. Ataupun kita nak beli rumah, kita yang decide nak beli rumah 2 bilik ke, nak beli rumah 3 bilik, 4 bilik, 5 bilik. Terpulang kepada kita. Sebab itu rumah kita, our home, our rules, rumah kita, cara kita, terpulang kepada kita. Dalam bilik pula, ada bilik yang 1 katil, ada bilik yang 2 katil, ada bilik yang 3 katil, ada yang ada bilik, ada yang katil 2 tingkap. Tu pun terpulang kepada kita. Sebab tu bilik kita, tu rumah kita. Okey? Saya bagi contoh. Kita buat satu iklan. Contohnya saya buat iklan produk apa nak bagi pest control. Pest control. Pest control. Campaign pertama dalam asset ni saya nak buat. Campaign pertama dia anai-anai. Anai-anai. Saya dah buat sekarang satu rumah, satu campaign, iaitu pest control, tajuk utama dia. Dalam tu, saya buat satu bilik, iaitu iklan yang bercerita tentang anai-anai je. Saya pun fikir, nak buat banyaklah iklan sebab takut sebahagian rumah tak ada masalah anai-anai, tapi ada masalah tikus. Ataupun nama comel dia orang panggil Cik T. Macam-macam lah, ni saya gurau je. Anai-anai. Ini yang pertama, anai-anai. Kita buat bilik yang kedua tikus. Iklan yang pertama anai-anai. Iklan yang kedua tikus. Iklan yang ketiga kita nak buat anai-anai dan tikus. Satu campaign boleh masukkan 3 iklan dalam ni. Boleh? Faham? Jelas? Bila buat dalam ad set ni, dia automatik akan pergi
akan ada 1, 1, 1 pada bahagian X. Automatik akan ada 1, 1, 1. Okey? Saya bagi contoh lain. Contoh lain saya bagi produk apa nak bagi? Properties. Saya bagi properties. Ya, saya padam dulu. Banyaknya terpadam. Okey, rumah, bilik, katil. Properties. Okey, property lah. Itu dia property. Property ni jual tanah lot murah di Dungun. Selalu sebut Dungun sebab saya orang Dungun. Saya bangga jadi orang Dungun. Property ni yang pertama, kita boleh buat lokasi tanah yang pertama. Jika kita banyak tanah untuk dijual, lokasi 1 di kampung A. Kita boleh buat juga lokasi 2. Lokasi 2. Ni lokasi 3. Ni yang A ni padang. Ni tanah di lokasi 3. Lokasi 4. Tapi 4 lokasi ni semua shoot Dungun. Ataupun Terengganu. Okey. Cuma saya buat satu iklan. Dalam iklan tu ada 4 iklan yang berlainan. Jadi orang tengok iklan yang sama. Kita selalu ada masalah. Buat iklan cepat tepu. Buat iklan tak tahan lama. Buat iklan costing cloud, CPL mahal. Buat iklan tak ada close. Sebab apa? Sebab saya jumpa ramai orang. Saya boleh kata 90% marketer cuma buat satu ni je. Satu ni je dia buat. Yang kedua ni dia pergi buat sama ada kempen lain ataupun dia tak buat langsung. Buat kempen lain tu bolehlah diterima. Ni tak buat langsung. Dia cuma buat satu je. Kalau pest control dia cuma buat anai-anai je 3-4 tahun. Kalau jual CCTV, duk ambil gambar CCTV dengan orang pegang CCTV. Dah bertahun-tahun. Kita boleh perbagaikan iklan kita dalam adset ni. Okey? Dapat tak poin pertama yang saya cuba sampaikan? Sekarang ni saya nak sampaikan poin yang kedua. Poin yang pertama saya ulang. Satu kempen. Buat satu kempen, satu rumah. Tapi dalam tu ada macam-macam iklan. Kalau pest control ada iklan anai-anai, ada iklan semut, ada iklan tikus, ada iklan yang semut dan tikus, ada iklan tikus dan semut, ada iklan tikus dan anai-anai. Semua boleh masukkan supaya boleh jadi kali pertama kita tengok iklan tu tak menarik. Tapi sebab kita buat banyak iklan, orang boleh nampak iklan yang kedua. Iklan yang kedua tu membuatkan kita tarik. Jadi iklan kita akan lebih mudah perform dan tahan lama. Okey. Kita pergi ke poin yang kedua. Saya padang dulu yang ni. Gigih padang guna pen ni. Kita kalau delete all kan sayang. Ya. Sebentar ya. Okey, kita pergi yang kedua. Poin yang pertama, satu kempen, buat banyak adset. Poin yang kedua, sekejap saya ingat balik. Poin yang kedua, split test. Split test. Kita jual apa? Catering. Kita buat catering. Adset ni digunakan untuk split test. Kita buat catering, kita bajet umur 18 hingga 30. Kita boleh buat kempen, kita boleh duplicate yang ni dan kita cuma copy dan duplicate dan kita edit.
Yang kedua kita buat 18, 25. Yang ketiga 25, 30. Yang keempat 20, 50. Catering, iklan sama. Yang poin yang pertama tadi, adset ni kita cerita gambar-gambar ataupun iklan-iklan yang berlainan. Poin yang kedua ni, dia satu iklan. Catering, satu iklan, satu promosi, kita cuma tukar pada bahagian setting sahaja. Satu iklan, satu promosi, kita cuma tukar pada bahagian setting sahaja. Keyword dia kita cuma tukar pada bahagian setting, pada bahagian umur sahaja. Umur. Kita cuma tukar pada bahagian umur sahaja. Sebab apa? Sebab kita nak split test. Kita nak cuba, kita nak tahu pada umur berapa iklan, pada umur berapa yang mendatangkan sales pada kita, pada umur berapa yang paling ramai WhatsApp kita. Dengan cara ini, kita pun buatlah iklan, dapat result. Yang ni semua ada satu-satu. Jangan automatik ada saya tak cerita pada bahagian ni. Kita pun dapatlah result. Yang ni 18.30, dia punya cost per lead RM12. Yang ni 18.25, dia punya cost per lead RM8. Yang ni 25.30, dia punya cost per lead RM2.50. 20.50, dia punya cost per lead 0.90, 9% satu lead. Jadi kita nak gunakan range umur yang mana untuk kita punya iklan? Cuba jawab. Kita nak guna range umur yang mana untuk kita punya iklan? Adakah kita nak ambil kos per lead yang mahal? Adakah kita nak ambil yang RM12 ni, yang satu WhatsApp harga dia RM12? Adakah kita nak ambil yang satu WhatsApp harga RM8? Kita pasti ambil yang paling rendah. Betul tak? Kita pasti ambil yang paling rendah. Inilah tujuan dia split test. Okey, kita ambil yang paling rendah. Kita ambil lah yang ni, yang bawah sekali. Dan yang atas ni nak buat apa? Nak buka. Yang atas ni semua kita tutup. Bukalah satu ni sahaja. Dapat. Tu contoh split test yang pertama. Dipanggil split test umur. Sekarang ni dah dapat dah umur yang bagus. Next, kita nak split test apa lagi? Kita nak split test apa? Dah dapat dah yang paling bagus umur 20 ke 50. Contoh saya bagi. Catering dah dapat dah. Semua kita buat umur 20-50. Next, kita nak target, kita nak split test status perkahwinan orang tu. Iklan pertama kita buat single. Lepas tu kita duplicate iklan ni, cuma edit pada bahagian status perkahwinan orang ni. Yang pertama kita buat single. Yang kedua kita buat orang yang kahwin dah. Yang ketiga kita buat open. Maknanya kita buat dua-dua. Iaitu kahwin dah satu, orang single satu. Jadi di sini kita buat satu iklan, tapi kita test 3 status perkahwinan. Kita buat yang single satu, yang dah kahwin satu, yang dua-dua satu. Nampak tak di sini? Mula-mula kita test umur. Kita dah dapat dah. Test umur yang terbaik adalah 20-50 contoh. Daripada tu kita nak tahu iklan ni yang bagus ni datang dari orang single ke, orang bujang ke, ataupun dua-dua. Kita pun baca dah lagi data, tengok kos per lead berapa ringgit. Yang single RM3, yang kahwin RM5. Sebab apa? Baik kahwin dah nak kata buat apa lagi, sebab tu dia punya kos per lead mahal. Yang dua-dua ni 0.90, 9% satu lead. Jadi kita tahu iklan kita murah datang dan berpunca daripada kita buat open, kita buat dua-dua. Ini contoh split test. Banyak lagi yang tuan-tuan, puan-puan perlu split test. Jangan malas split test. Kerana split test ini kita mungkin akan spend sedikit duit, tapi kita akan jimat RM1,000. Daripada jimat RM1,000 tu kita akan dapat sales berpuluh-puluh ribu, insya-Allah. Kena split test banyak. Okey?
split test apa lagi? Boleh split test interest, boleh split test bahasa ke, boleh split test gambar, boleh split test copywriting, boleh split test pekerjaan, boleh split test gaji orang, boleh split test dia punya behavior. Banyak sangat boleh split test. Split test lah sebanyak mungkin, kerana setiap usaha yang anda buat tu dia akan mendatangkan hasil. Jika malas, kuranglah hasil dia. Okay, jumpa next video bahagian setting traffic. Assalamualaikum.